Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berusaha Puan Rafidah binti Abdul Aziz selaku pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak, saya pun sebenarnya agak sangsi juga sebenarnya. Adakah Puan Rafidah binti Abdul Aziz ni penceramah pensyarah lama saya di UiTM Shah Alam? Ketika itu saya ambil Master Halal. Saya tak tahu, bukan kot? Bukan. Bukan ambil nama. Saya pun dah risau lah. Yang dihormati Tuan Muhammad Talenda, Tuan Haji Abu Bakar, Haji Yusuf bin Muhammad, dan dilaporkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, para muslim-muslimat dalam Allah SWT. Apa khabar semua orang Pondok Intan? Baik, alhamdulillah Ustaz. Kita sebenarnya di sini kita santai-santai Ustaz. Untuk makluman semua, saya pun sebenarnya kaku sebenarnya. Dapat tahu Piu main sini. Alhamdulillah. Dan saya terima kasih banyak kepada para dari pejabat bomba ada, dari balai polis ada, dari mana lagi? Dari pejabat agama pun ada. Dan dari mana-mana agensi yang hadir pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Baik, untuk tanpa melengahkan masa, saya ingin tak kenal maka tak cinta. Ada yang kenal kan? Kenal? Siapa tak ada Astro nanya. Okey, nama sebenarnya Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini, ataupun nama komersialnya Yuyuk ataupun Ustaz Yuk. Maknanya beliau, siapa pernah melihat menonton dalam panelis pencetus ummah untuk musim pertama Astro Oasis, dan juga pengacara Popstar untuk rancangan kanak-kanak. Kalau tak salah saya, iStar. Popstar tu macam bunyi mercun tu rasanya. Pop iStar, ceria iStar musim 1 dan 2 Astro ceria. Dan untuk status, ni maaf dirahsiakan. Betul ya? Dan sekarang ni adalah seorang pelakon, pendakwah dan pengacara sehingga sekarang. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita sebenarnya apa khabar Ustaz, sihat tak? Baik, alhamdulillah. Macam mana perjalanan Ustaz dari tempat, dari mana jadi Ustaz? Ni mic-nya. Ada, ya Allah, nampak putih. Okey, alhamdulillah sihat. Saya tadi balik ke rumah mak ayah saya di Taman Ihsan, Hutan Melintang. Asalnya kampung Sungai Dulang. Ayah, mak saya kampung Teluk, kampung Gajah. Orang sini jugalah, orang sini juga. Macam pengarah kita tadi lah, balik kampung lah ni. Maknanya pengarah tadi dengan Yuyuk bagai sirih pulang ke Gajah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk pada bulan Rabiul Awal ni, kita melihat bahawasanya, saya yakin semua masjid-masjid dan lebih-lebih satu dunia ada meraihkan Maulid Rasul. Jadi untuk Ustaz pada hari ini, dengan kita tengok baru sebentar tadi kita lihat ada perarakan Maulid Rasul daripada anak-anak kecil, daripada agensi datang untuk melihat, dengan daripada muslimat pun hadir. Alhamdulillah. Jadi saya tanya untuk soalan yang pertama. Baik ya. Nanti ada teki-teki, ada dapat hadiah ke? Ada ke? Ada kan? Selamat. Baik. Untuk soalan pertama Ustaz, kita tengok ramai yang menyambut Maulid Rasul. Tapi dia boleh duduk, orang tengok kata duduk 10 kilo. Dengan perhatian yang dibuat oleh mereka. Soalan saya, kenapa kita sambut Maulid Nabi ni Ustaz? Dipersilakan. Okey, saya pakai mic ni lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, ya Allah, jenuh menunggunya. Itulah rupanya budak menjawab salam ya. Tapi yang bapak budak dengan mak budak punyalah pendek je orang geram. Macam tu je pula. Ya. Tapi yang penting jawab salam ya. Jawab salam hukumnya wajib. Siapa tak jawab berdosa. Bagi salam sunat aja, tapi pahalanya lagi besar daripada pahala jawab salam. Maka sebab itu Nabi kata wa idza laqitahu fasallim alaihi, bila bertemu dengannya maka berilah salam. Siapa yang bagi salam dulu dapatlah pahala yang besar. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman yang ada dalam masjid Melayu Masjid Melayu lama. Masjid Melayu Teluk Intan ni semuanya adalah orang beriman. Sebab apa? Sebab tanda tu. Tanda. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi tanda orang beriman ialah memakmurkan masjid. Kemudian satu lagi tanda orang beriman yang saya nampak apa dia? Wajah berseri-seri dan bercahaya. Ni saya tengok depan ni sebenarnya mata silo ni. Sebab semua terpancar cahaya daripada wajah masing-masing. Ya, saya pun sebenarnya ada sikit-sikit lah keturunan Mak Kilau. Tapi bukan betul-betul Mak Kilau lah. Saya orang panggil Yop Silo. Ada sikit lah. Jadi tuan-tuan ni saya tengok wajah semua berseri-seri dan bercahaya. Nak kata orang Teluk Intan ni kulitnya cerah-cerah pun taklah juga. Kan? Tapi tak penting benda tu. Yang pentingnya hati cerah, hati putih. Kerana kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang pun pada rupa pareh kita. Walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Allah pandang pada hati kamu dan amal kamu. Masa zaman sekolah dulu, kawan saya lelaki pakai Fair and Lovely. Sekarang ada lagi tak Fair and Lovely? Putih. Bila pakai tu jadi putih muka dia. Tapi tengkuknya hitam. Dah macam teh cicak pula dah. Nak ceritanya kita ni nak putihkan muka kita, tapi terlupa nak putihkan hati. Macam mana cara nak putihkan hati? Datanglah majlis ilmu. InsyaAllah hati kita jadi putih, jadi bersih. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Teman berpesan kepada koma dan berpesan kepada diri sendiri. Mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nyongeng-nyongeng juga, mengaji jangan lupa. Nyongeng-nyongeng juga, solat jangan tinggal. Nyongeng-nyongeng juga, moh kita selawat. Saya nak selawat sikit boleh? Tapi yang ini satu rangkap je, mukadimah. Saya sekarang ni dah cuba-cuba sambil ceramah nyanyi. Pasal ada orang kata, ustaz buatlah macam Ustaz Kazim. Ceramah nyanyi kan. Barulah kat leha gemuk, kat som, kat eton, kat bedah kan. Itu semua peminat-peminat Ustaz Kazim. Kat Gaya, Ustaz Kazim ceramah nyanyi. Jadi saya pun try. Yang saya nak cuba ni boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey, sama-sama ikut ya. Allahumma. Nanti saya dulu. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sedap tak suara saya? Terima kasih, pandai ambil hati. Ya, sekarang ni alhamdulillah lah, semenjak saya nyanyi ni ramai puji. Ustaz nyanyi sedap, kalau tak nyanyi lagi sedap. Wah, asam tu. Ya, tak apa orang kata tak memberikan semangat langsung. Baik, jadi tuan-tuan ya, saya lupa nak ucap terima kasih kepada moderator Ustaz Hisham Syahmi. Dah terbalik pula Seterusnya kepada saya singkat-singkat Pak Tok kan, panggilan ni Pak Tok kan. Pak Tok, Mak Tok kita punya pengarah-pengarah jabatan-jabatan yang hadir, kemudian kepada ketua-ketua jabatan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, opa-opa, paklum-paklum, maklum-maklum, pangang-pangang, mangang-mangang, palang-palang, malam-malam, panjang-panjang, manjang-manjang, panda-panda, panda-panda, paunggeh-paunggeh, maunggeh-maunggeh. Lagi pasu-pasu, baru teringat yang ini kalau tak sebut ni marah ni. Sekarang dia uleh pula, SU acu. Pacu-pacu, macu-macu. Lagi Pak Pandi, Mak Mandi. Anak-anak ni belum lagi. Kemudian atuk-atuk, opa-opa, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Dalang, Tok Bomoh, Tok Mudin, Tok Batin, dan seterusnya kepada muslimin muslimat, para jemaah sekalian, anak-anak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, yuk, yung, bila nak habisnya. Banyak benar. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di Masjid Melayu. Teluk Intan. Aduh, lupa lah pula. Lupa daratan. Sebenarnya dulu saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz. Saya duduk asrama dekat Taman Seri Setia. Darjah 5, darjah 6. Kawan yang mengikut saya sekali pun sama juga. Dia pun sekolah situ juga. Dan alhamdulillah, maknanya masjid ini salah satu masjid yang memang selalu singgah lah. Bila sebut singgah tu antara dua, sama ada singgah sembahyang ataupun singgah berak. Tumpang berak dengan tumpang kencing. Nak terkencing cari masjid. Kan? Tapi mudah-mudahan lah kita datang ke masjid ni, tak lain tujuannya ialah untuk kita solat. Baik, alhamdulillah pagi ni rasa seronok bila tengok ramai. Kan? Semua peringkat umur, semua golongan daripada kecil sampai lidah putih. Jangan silap sebut, bunyinya lain. Daripada budak sampai yang putih, yang tobin, yang dah berumur, yang dah berusia, yang dah tua. Dia tak boleh sebut tua sebenarnya, yang veteran. Yang veteran ataupun baru ni saya ceramah di KL, dia berkata yang otai. Yang otai-otai. Lepas tu saya pun tanyalah kenapa tak boleh panggil tua. Dia kata sebab sini sensitif Ustaz. Jangan sebut tua. Kami kecil hati. Habis tu nak sebut apa? Panggil kami otai. Kenapa panggil otai? Sebab otai masih berbisa. Jadi yang saya tengok yang ada macam-macam, pakcik-pakcik ni semua otai yang masih berbisa lagi. Jangan satu lagi. Satu jenis otai lagi, otai masih berdosa. Yang itu sampai dah putih, sampai dah tobin, tak kena masjid lagi. Segala gunung dah dipanjatnya, masjid 3 anak tangga pun tak panjat lagi. Pasal dia kata rendah sangat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni tadi kita belarak. Saya tengok masa belarak tadi matahari dah naik. Semua dah melejeh-lejeh peluk. Kan? Itu yang nampak. Yang ketiak tak tahulah, balengeh-lengeh. Tapi tak kisah. Walaupun ketiak berlengeh, walaupun peluh kita melejeh, walaupun sependa kita lenjun,
Walaupun kita rasa rimeh, lemah, kan? Rasa macam ronsen, renyang, semua adalah. Tambah berimpun ramai-ramai ni, tapi apa tujuan kita buat semua ini? Tak lain dan tak bukan kerana kita nak tunjukkan, nak zahirkan, kita nak buktikan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang boleh kita buat? Kita nak tunjukkan cinta kepada Nabi kita. Kan? Takkanlah kerana kita belarak, kita berselawat, kita buat ceramah ni, dia kata ini semua bid'ah ni. Kan? Bila sebut bid'ah tu, kalau ikut hadis tu, Nabi kata, kullu bid'atin dalalah. Semua benda bid'ah ni sesat, masuk. Kalau dah sesat, masuk mana? Masuk syurga, masuk neraka. Tuan-tuan gamak ke kita buat sambutan Maulidur Rasul, kita belarak dengan hangat pijol, dengan belengeh ketiak tadi. Kemudian dengan berselawat, dengan kita buat ceramah ni, sebab itu kita masuk neraka, sanggup ke? Kan? Dah tentulah kita buat ini kerana kita nak supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau dah 2-3 tahun ni, kita tak boleh berimpun bak kata abah. PM kita sebelum ni dia kata kesana kesini tak boleh. Sekarang ni dah boleh kesana kesini. Takkanlah kita nak pergi Hanyai, kan? Walaupun saya dengar ada rombongan daripada sini nak pergi Hanyai, bukan tak boleh pergi Hanyai, tapi pergi Hanyai beria kita pergi buat rombongan. Pergilah merata-rata tempat beria kita buat, kan? Dengan mengumpul duitnya, dengan nampaklah dia punya kemeriahan dan keseronokannya, tetapi kita lupakan tentang sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasanya memang tak patut berbenar. Pasal apa? Pasal jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar. Kalau bukan kerana lahirnya Nabi Muhammad, jasa Nabi Muhammad, diutuskan Nabi Muhammad, tak tahulah kita dekat rumah sekarang ni tengah membungkang gamaknya. Masing-masing tengah tengok televisyen. Opah saya kata televisyen. Mungkin zaman dulu punya macam besin ke apa, tak tahulah. Televisyen, kan? Lepas tu pula, apa kita buat? Dekat rumah masing-masing ada colok gamaknya. Kan? Ada yang rumah kita pergi, patungnya berapa sekian. Yang ini dia kata saya tak menyembah patung, saya menyembah mentari. Saya menyembah bulan, saya menyembah pokok. Maknanya kita berada bukan dalam agama Islam. Boleh jadi di kalangan kita ni ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristian, ada yang Yahudi. Ada macam-macam agama lah. Tetapi Alhamdulillah pada pagi ini dalam masjid kita disatukan dengan satu agama, iaitu namanya Islam. Siapa yang bawa Islam? Siapa yang bawa Islam kepada kita? Ustaz, saya nak kata Nabi pun rasanya bukan kot. Pasal saya pun tak pernah tengok Nabi di Teluk Intan ni. Kan? Saya tengok orang mengaku Nabi adalah saya Nabi, saya Nabi. Itu bukan Nabi, itu gila babi. Jadi maknanya sekarang bab kata apa ni acu tadi, SU acu tadi, kita buat bacaan Yasin, kita baca Al-Quran, kita hadiahkan kepada ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris Nabi. Kita tak pernah jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau adalah orang Teluk Intan ni yang teringin nak jumpa Nabi, ada 2 cara. Setakat ini ada 2 cara. Yang pertama, pergilah ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat mana makam Rasulullah? Makam Rasulullah dekat Madinah. Madinah tu dekat mana? Besar. Dekat mana? Dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tu tak mana? Besar. Tu depan sekali tu Ustaz. Masuk ikut pintu Babus Salam, pintu nombor 1. Kemudian terus jalan. Kita sebelum keluar pintu Babul Baqi', kita akan lalu depan Raudah. Kemudian sebelum nak keluar pintu Babul Baqi' tu, kita akan lalu depan makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. 3 makam yang ada dalam bilik ataupun dalam rumah Nabi itu yang berkembur dengan masjid. Jadi Nabi kata, siapa ziarah makam aku ataupun siapa ziarah aku selepas kewafatanku, seperti mana dia menziarahi aku sewaktu aku masih hidup. Jadi siapa yang nak jumpa Nabi, nak ziarah Nabi, pergilah ke Madinah.
Tadi saya tanya Madinah tu di mana kan? Dia macam soalan orang tanya, Mika duduk mana? Perak. Yalah Perak tu besar, tang mana? Ipoh. Ipoh tu tang mana? Ipoh tu Ulu Kinta. Padahal dia sebenarnya duduk Tanjung Rambutan. Dia malu nak mengaku. Kan dia kabarlah Perak, Ipoh, Ulu Kinta. Last sekali jangan kabar orang ya, Tanjung Rambutan. Dia sangka semua orang Tanjung Rambutan tu gila. Padahal dalam Tanjung Rambutan tu ada wad gila. Ada hospital bahagia. Jadi tuan-tuan nak ceritanya Nabi Muhammad ni, rumahnya yang kita ziarah makam Rasulullah itu ialah rumah Nabi yang mana Nabi dimakamkan, disemadikan dalam bilik di dalam rumahnya, iaitu rumah Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Khadijah rumahnya tak jauh juga daripada yang itu di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi. Masjidil Haram, kalau tuan-tuan pergi tak jauh daripada masjid itulah, dekat-dekat dengan masjid tu ada rumah Nabi dengan Khadijah. Tapi kalau yang di Madinah tu, di makam Rasulullah itu ialah rumah Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Asalnya tuan-tuan kalau mengikut hadis, Sayyidatina Aisyah ni dia nak disemadikan di sebelah kubur Nabi. Akan tetapi bila ayah dia meninggal, Abu Bakar, ayah dia disemadikan di sebelah kubur Nabi. Kemudian bila Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar pula disemadikan di sebelah Abu Bakar. Jadi tiga orang tu adalah sahabat baik yang disemadikan di dalam bilik ataupun di dalam rumah Sayyidatina Aisyah dengan Nabi. Baik, apa sebabnya Sayyidatina Aisyah leh-leh dia tidak disemadikan di situ? Sebab Sayyidatina Aisyah ni dah baca dah. Dia kata kalau akulah disemadikan di sebelah makam Rasulullah, nanti boleh jadi orang ke depannya akan mengatakan aku ni isteri yang queen control. Semua nak dikontrolnya, sampaikan tak boleh ada orang lain yang disemadikan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ni kalau nak cerita kewafatan Nabi dengan tarikh kelahiran Nabi sama. Bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal, hari Senayan, kan, waktu pagi. Kenapa ustaz sebut Senayan ustaz? Pelik benar bunyinya. Saya dengar orang tua dulu sebut Senayan. Mula-mula saya pun condemn juga. Saya kata apa benda apa aku nyebut Senayan ni. Nampak benar sekolah tak tinggi. Orang dulu ngaji pun takat jam 5. Tengok cerita Piramli tu masuk sekolah, alif, yamin, buaya baca ni. Jadi kita kata orang dulu sebut tak betul. Tapi rupanya bila saya dah mengaji sekolah Arab, yang orang tua dulu sebut Senayan dia betul. Sebab dalam bahasa Arab Yaumul Ithnain, Yaumul Ahad, Yaumul Ithnain, Senayan begini. Kira okey lah tu, dekat-dekat bahasa Arab. Orang sekarang lagi malas, Senin dia sebut. Jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hari Senayan, waktunya pagi. Tahunnya tahun gajah. Nabi juga wafat pada tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal, hari Senayan, waktunya pagi. Tarikh lahir dengan tarikh wafat sama. Jadi tuan-tuan kalau nak jadikan satu panduan, cuba ingat balik siapa lahir hari Isnin. Hari ni hari Isnin, kan? Siapa ingat dia lahir hari apa? Siapa sini lahir hari Isnin? Tak nak angkat tangan. Pasal apa? Sebab ustaz kata lahir hari Isnin, mati hari Isnin. Saya dah risau dah ustaz. Jadi tuan-tuan ni tak apalah. Andai kata mati hari ni pun tak apalah, hari Senin, hari kelahiran Nabi, hari kewafatan Nabi. Satu lagi tanda orang mati ialah masa dia dengar ceramah mata dia pejam. Jadi kalau tuan-tuan mata pejam itu tanda kematian. Jadi masa ceramah ni jangan pejam mata, buka dulu mata kan. Takut-takut dah mati dah. Tapi tak apalah. Kalau mati masa berada dalam majlis ilmu, sambut maulid Nabi pula, itu tanda kematian yang baik. Baik, bukan setakat Nabi Muhammad sahaja tuan-tuan ni lahir 12 Rabiul Awal, hari Isnin, waktunya pagi, wafat pun tarikh yang sama. Umurnya berapa? Umur masa Nabi wafat 63 tahun. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat umurnya 63 tahun, sama macam umur Nabi. Sayyidina Umar wafat pada umurnya 63 tahun, sama. Bayangkan tuan-tuan, sahabat Nabi ni
sayang cinta kasih mereka kepada Nabi bukan setakat ikut ajaran Nabi, amalkan sunnah-sunnah Nabi, mencontohi akhlak Nabi, malah mereka wafat pun pada usia yang sama dengan Nabi. Maknanya mereka doa nak minta wafat mati pada usia yang sama dengan Nabi. Okey. Pagi ni saya nak tanya, siapa sini yang nak wafat, nak meninggal dunia, nak mati pada umur 63? Siapa nak? Ustaz. Baru lepas pencin Ustaz. Duit pencin pun tengah banyak. Ini moncah ni Ustaz. Orang baru bercadang nak pergi Korea. Baru bercadang nak pergi Vietnam dan nak pergi merata alam lah. Ada seorang makcik tu orang Paris. Merata alam perginya. Saya daripada belakang tengok kecil makcik. Ligat lah tu. Saya ingat anak dara, ingat nak ngorat. Rupanya dah 60 lebih kan. Tapi tak apalah, boleh dia mengorat. Kan? Jadi makcik ni merata dia dah pergi dah. Dalam hati saya makcik ni kan, dia kata dia dah pergi merata tempat yang Amerika, mesti belum pergi lagi ni. Saya pun tanya, makcik Amerika dah pergi? Amerika 4 kali. Apa? Amerika dah pergi 4 kali. Lepas tu saya kata, mana datang duit banyak ni makcik? Pakcik dah meninggal. Pakcik dah meninggal. Lepas tu pakcik bukan setakat dia meninggalkan dunia, dia meninggalkan harta. Banyak hartanya. Kan? Dulu masa dia hidup, makcik ajak berjalan dia tak nak. Sekarang ni dia dah meninggal, makcik enjoy gitu. Rupanya dia jolly. Duit banyak pakciknya tinggal. Lepas tu pula saya kata, Amerika dah pergi. Merata-rata tempat dia dah pergi. Makcik, Palestin dah pergi dah. Tadi yang Mekah, Madinah, Haji, Umrah pun dia dah pergi. Alhamdulillah lah. Lepas tu saya tanya, makcik dah pergi Palestin ke belum? Yang itu katanya memang belum. Dan makcik tak terfikir pun nak pergi. Apa yang cari naik katanya. Kan, pergi Palestin tu nak buat apa? Saya kata tuan-tuan, di antara sunnah-sunnah Nabi juga, selain daripada sunnah-sunnah yang selalu kita dengar lah dalam ceramah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan, ialah pergi Palestin. Siapa yang belum pergi Palestin lagi, tapi dia dah pergi haji, dia dah pergi umrah, dah pergi Mekah, pergi Madinah, balik tu dia pergi Korea, dia pergi merata-rata lah. Dia pergi Israel. Israel perginya. Lepas tu dia perginya mana lagi? Merata-rata tempat dalam dunia dia pergi, tapi dia tak pergi Palestin. Maknanya ada benda tak kena. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hubungan yang sangat dekat, yang sangat rapat dengan Palestin. Masa kecil-kecil Nabi Muhammad ikut pakcik dia berdagang ke kita tak dengar dalam ceramah dia sebut Palestin. Dia akan sebut Nabi ikut pakcik dia berdagang ke Syam. Bila sebut Syam, Syam ialah Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Maknanya masa kecil Nabi dah pergi Palestin dah. Kita selalu dengar kisah ataupun sirah Nabi ni berlega di sekitar Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Rupanya Nabi dah pergi Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Kemudian bila Nabi meningkat dewasa, Nabi menjadi pengurus kepada barang-barang dagangan Khadijah. Siapa dia Khadijah? Usahawan wanita, bangsawan, kayangan, jutawan, hartawan, dermawan, jelitawan, agamawan. Package dia memang tip-top marvelous. Kan? Mana nak jumpa perempuan macam tu? Hari ni ada tak wanita usahawan? Ada. Ada. Kan? Ada tak wanita usahawan jutawan? Ada. Banyak dekat Malaysia pun ada. Jutawan, hartawan. Tapi bila tang jelitawan, alamak, tak berapa nak jelita. Kan? Contohlah, yang kaya tu, yang banyak harta, banyak duit tu, tengok tak apa nak lawa pula. Kan? Dah tak lawa, gedi pula. Contohlah ni. Tak ada kata siapa-siapa. Lepas tu pula, nak cari yang dermawan, ada jugalah. Ada yang dermawan. Tapi nak cari yang package dia lengkap macam Khadijah ni, memang payah nak jumpa. Malah sebab itulah Nabi kata, kalau ada orang lelaki, ni adik-adik besok dah besar nak kahwin ke tak? Mestilah nak kan? Nak kahwin ke tak? Sunat dah ke belum? Sunat pun belum nak kahwin. Kamu dah sunat ke belum? Belum? Okey, siapa kata belum sunat, sama dengan ustaz. Sama. Ustaz pun belum sunat lagi. Samalah, kamu belum sunat, ustaz belum sunat lagi. Kan? Siapa yang kata dah sunat, sama juga, ustaz pun dah sunat. Baik, jadi kan,
Tiba-tiba cerita apa ni, nak tanya kahwin tadi, nanti kalau nak kahwin dah besar nanti Nabi suruh pilih perempuan itu 4. Cantik, berharta, keturunan baik, beragama. Tapi Nabi kata tak dapat yang cantik pun tak apalah, tak dapat yang beragama pun tak apalah, tak dapat yang berharta pun tak apalah. Tapi fazfar bidatid din taribat syarat, pilihlah yang beragama, nescaya kamu akan bahagia. Jadi bila saya tengok ibu-ibu muslimat yang ada dalam masjid ni, ini ciri-ciri wanita yang beragama. Jadi siapa yang nak kahwin, pilihlah ibu-ibu yang ada dekat sini. Ada tak di sini yang ibu-ibu yang single? Saya masih 03. Saya sebenarnya tuan-tuan ada terlibatlah dengan NGO Palestin ni. Itu yang ada kait cerita Palestin tadi. Kami pula menguruskan sumbangan-sumbangan ataupun penajaan kepada ibu-ibu tunggal Palestin. Selalu kalau ceramah di masjid, kami offer kepada jemaah yang lelaki. Siapa sini nak kahwin dengan ibu tunggal Palestin? Ada seorang pengerusi masjid dekat Melaka tu angkat tangan. Ustaz, saya nak Ustaz. Saya nak. Haji pengerusi ke? Saya pengerusi. Saya kata elok tu. Sebab apa-apa dia pengerusi ataupun imam yang buat dulu. Pasal barulah AJK ikut kalau pengerusi buat. Jadi saya cadangkan kalau yang nak mulakan ni, kalau ada lah yang berajak nanti lepas habis ceramah ni PM tepi. Lepas tu kalau boleh biarlah jawatannya yang besar-besar lah. Pengerusi, macam ketua polis, macam ketua bomba, ataupun Pak Tok tak nak sebut lah lagi. Ni jawatan-jawatan besar lah ni. Ketua-ketua jabatan yang buat. Baru anak buah kata, "Oi, bos kita kahwin dengan ibu tunggal Palestin." Tapi orang Teluk Intan marah pula. Wah, apa jauh-jauh Teluk Intan pun ada. Bukan apa, yang Palestin tu punya mata dia biru, mata dia coklat. Jadi pengerusi tu kata, saya nak. Lepas tu saya pun kata, tulis nama Haji Jap Ustaz, jangan tulis nama lagi. Lupa nak tanya umur dia berapa. Umur yang ada sekarang ni 60-70. Cancel tak jadi gitu. Tak jadi pula. Dia ingat tu ibu tunggal tu muda-muda. Ni semua yang dah berumur kita. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya pun dah tak tahu tang mana saya pun cerita ni. Jadi kita berhenti seketika, kita bagi moderator tanya soalan. Minum air dulu. Minum air dulu, Ustaz. Nak. Terima kasih Ustaz. Tengok banyak kupasan-kupasan yang Ustaz nyatakan sebentar tadi. Cuma Ustaz, baru-baru ni Surau Islam yang di Teluk Intan depan hospital ada buat satu kuis tau. Kuis ni khas untuk pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi saya buat soalan untuk sekolah menengah. Ada 2 soalan, tapi semua sekali 20 soalan. 2 soalan ni saya buat tricky question. Berapakah umur Nabi meninggal dunia? Wafat kan? Wafat. Setelah itu 63.5. Kan? 63.5. 74, 103, 1500. Kebanyakan yang jawab 103 tahun wafat. Ada tanya Ustaz. Yang satu betul, 63 dia jawab. Okey. 63, 63.5, 103, 1500. Tapi ramai jawab 103 tahun. Soalan pertama. Soalan kedua, siapakah isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya letak pertama Aisyah, Siti Aisyah. Kedua Salihah. Ketiga Era Fazira. Keempat Siti Khadijah. Ramai jawab Era Fazira. Ramai yang menyebut tu salah terus. Tapi ada yang 20/20. Alhamdulillah saya katakan. Baik Ustaz. Tadi Ustaz sebut banyak kali dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kurang dengar. Nak tahu tak? Nabi kata apa? Orang yang keriput. Keriput ni bukan sebab harta tau. Bukan sebab dikerikut duit ke, sebab dikerikut harta, tapi al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu fala yusalli alaihi. Siapa orang bakhil ni adalah mereka yang sebut nama aku tapi tak selawat pada aku. Contohnya Ustaz sebut
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita. Jadi sebenarnya sebelum tu kita nak buat sunnah Nabi sikit. Rabiul Awal kini sudah menjelma. Jadi mari kita sama-sama niat iktikaf bersama-sama. Mungkin ada lupa kan. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik Ustaz, kita pergi round yang kedua. Dia macam boxing jugalah. Kawan tu dah tomoy habis dah. Ini round kedua Ustaz. Dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adanya suri tauladan yang baik. Baik Ustaz, soalan saya senang Ustaz. Apa yang hebat sangat dengan Nabi kita ni? Sampai kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nombor 1 dalam influencer 100 orang terbaik di dunia. Dipersilakan Ustaz. Okey. Baik, terima kasih. Round 2. Saya nak belas Ustaz apa? Syami tapi nampak gaya macam tak boleh makan cekak ni. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru je pesan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedekut ialah orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tak berselawat. Dia buat dia je, bodoh je. Jadi tuan-tuan ni, specialnya Nabi kita ni, tadi itulah, bila dengar nama dia, kena selawat, kena puji dia. Kan? Ustaz, siapa yang suruh puji-puji ni kan tak elok Ustaz, nanti kembang. Itu kalau kita, bila orang puji je, tahu tak apa. Kan? Ustaz handsome. Kan? Saya Ustaz Syami handsome sikit. Saya handsome banyak. Kan? Bila orang puji, kita kembang. Dan kita buat sesuatu pun, kita suka orang puji. Baru kerja jalan. Itu kita. Tapi sebenarnya mana nak mengelak orang puji. Ya, sebab ada sejenis penyakit, boleh kena kepada apabila orang puji kita. Namanya penyakit apa? Penyakit ain. Ya, orang tengok kita, kata Nabi, orang tengok kita, orang rasa kagum. Lepas tu orang puji pula kita pula kata, tahu tak apa. Kita kita tak potong pujian itu dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ataupun kita jawab seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini semua kelebihan Tuhanku, bukan aku ni tak ada benda pun. Ibaratnya gitulah. Satu lagi, kalau orang pandang getik, pandang menyampah, meluat dengan kita, itu pun kita boleh terkena penyakit ain. Maka sebab itu kita kena berakhlak dengan akhlak yang baik, supaya tak apalah, tak handsome tak apalah, kuduh tak apalah, tak cantik pun tak apalah, tapi akhlak baik. Orang tengok matanya sejuk, daripada orang tengok kita cantik tapi getik aku nengoknya, menyampah aku nengoknya, kita boleh terkena penyakit ain namanya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi kita Muhammad ni, ya, masa lahir tu, masyarakat Arab ni, dia biasa bagi nama anak dia dengan nama-nama binatang. Pasal apa? Sebab dia anggap nama tu nanti, bila anak tu besar, dia ada pengaruh lah. Anak tu kalau dia bagi nama King Kong contohnya. Ya, lahir anak yang sulung, dia bubuhnya nama King Kong. Supaya anak tu besok-besok berani macam King Kong. Kan? Kemudian lahir pula anak yang kedua, dia bubuhnya nama Dugong contohnya. Kan? Dugong, King Kong, Anaconda, apa, Godzilla. Macam itulah dia bubuh nama-nama binatang ataupun sempena nama-nama berhala mereka. Abdul Syam, hamba matahari. Abdul Uzza, hamba kepada patung, bapa berhala. Macam tu. Tapi bila atuk Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, kan, dapat ilham, apa nak bagi nama cucu aku ni? Kan, dapat ilham, buh nama Muhammad. Apa makna Muhammad? Muhammad maknanya yang terpuji. Masyarakat Arab masa tu bila dengar, nama skema sangat, kan, nama Muhammad. Tapi hari ni dikatakan, ya, lelaki ataupun orang lelaki Muslim, kebanyakannya pangkil dia ada Muhammad. Cuma orang Melayu ni beza dia apa dia? Kalau dengan Arab, namanya sepatah je. Kalau Muhammad, Muhammad je. Tapi kita biasa 3 patah.
Muhammad Nizam Laksmana. Muhammad itu bukan nama orang. Itu kumpulan nama. Muhammad Luqman Hakim. Macam itulah. Dia 3 patah tapi Muhammad itu pangkil. Tapi tak apalah, tetap ada nama Muhammad. Ya, kata Nabi, sebaik-baik nama kalau bagi anak lelaki, ya, khairul asma ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama ialah pangkil dia Abdul dan juga Muhammad. Lepas ni ingat, siapa dapat anak, dapat cucu, kalau anak lelaki, pangkil dia Abdul, Muhammad. Itu sebaik-baik nama. Dan sebaik-baik nama bagi Abdul ialah Abdullah. Hari ni kalau saya tanyalah di sekolah-sekolah saya ceramah kan, sini siapa nama Abdullah? Boleh dikatakan tak ada budak-budak nama Abdullah. Mak ayah sekarang ni, dia takkan bubuh dah nama anak dia Abdullah sebab dia anggap, ada. Kamu nama Abdullah? Ayah saya. Okey. Nanti tak habis cerita lagi ni. Ya. Ada di sekolah tu bila saya tanya, sini siapa nama Abdullah? Dia menjebik je lah. Tak ada ustaz. Kan? Pasal apa nama tu dianggap kampung. Nama tu dianggap nama mu'alaf. Ustaz Abdullah tu orang bagi nama mu'alaf. Saudara baru. Itu namanya Abdullah. Ataupun ada budak kata saya ustaz. Nama kamu Abdullah ke? Atuk saya. Abdullah. Orang kampung panggil $4. Ayah. Muhammad Fahmi Fazil. Muhammad Fahmi. Muhammad Wafi. Muhammad Wafi Faiz. Mikail. Muhammad Wafi Mikail bin Abdullah. Aduh, panjang. Okey, tapi tak apalah. Betul lah macam saya cakap tadi. Namanya pangkil dia Muhammad. Kan, bapaknya Abdullah. Maknanya ada jugalah nama Abdullah, tapi peringkat bapa ataupun peringkat atuk, onyang dia nama Abdullah. Tapi budak-budak sekarang kebanyakan, ya, Ryan nama dia. Ya, Raikal. Kemudian Danish, Daniel. Yang itu banyak. Kan? Tak adalah salah, maknanya pun baik juga. Dan kita juga pernah dengar, ada orang dia bubuh nama anak dia tu dengan nama-nama gabung, suami isteri. Contohnya nama anak dia Yuska, nama anak dia. Sebab bapak dia nama Yusri, mak dia nama Kamariah, dia bubuh nama anak dia Yuska. Lepas tu ada seorang lagi namanya Mazda. Kan, bapaknya nama Mazlan, isterinya nama Linda, jadi Mazda nama anak dia. Dan ada lagi teruk daripada itu. Kan, ada teruk daripada itu. Tapi saya pun baru dapat maklumat ni tuan-tuan ni, kalau orang yang belah-belah macam Sabah, Sarawak, dia memang ada nama macam tu. Ada yang nama macam tu tapi dia Muslim. Cuma pada kita, budaya di tempat kita ni, kalau nama itu macam bukan nama Islam. Contohnya apa dia? Tony. Kan? Tony. Tuan-tuan pernah tak dengar nama orang Islam Tony? Tapi saya pernah jumpa di Islam, di belah Sabah tak silap saya. Ya, tapi ada satu cerita ni, dia buh nama anak dia Tony. Lepas tu bila pihak sekolah tanya, macam mana boleh bagi nama Tony? Kan? Budak tu kata, mak saya cakap asal nama saya ni ambil daripada Al-Quran. Kan? Tony ada dalam Al-Quran. Jadi cikgu tanya, tang mana dalam Al-Quran ada Tony? Tang mana? Jadi budak ni pun kata, a'udzubillahi minasyaitonir. Tony, a'udzubillahi minasyaitonir. Tony, hujung syaitan sambung. Kan? Tony. Lepas tu cikgu kata, alang-alang baik bubuh nama syaitan. Yang itu dah tentu ada dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan ni nak ceritanya nama Muhammad itu nama yang special. Tapi dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran disebut Nabi yang akan lahir, Nabi yang akan diutuskan namanya Ahmad. Jadi nama Nabi kita ni Ahmad Muhammad. Apa maksud Ahmad? Sama juga, yang terpuji. Muhammad yang terpuji juga. Kalau kita dengar qasidah, kan? Zaharaddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ada sebut Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Tak
sambut pun. Lagi sekali. Allah. Allah. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Siapa tahu apa makna Ya Hanana? Ya? Apa makna Ya Hanana? Malam tadi saya dengar ceramah Ustaz Kazim, ya, dekat Tanjung Bayan, Bagan Datuk. Kan? Ustaz Kazim kata kalau boleh qasidah tu yang bahasa Melayu je, supaya orang faham. Kan? Selama hari ni kita dengar qasidah Arab, kita pun macam tu je lah kan, gedi-gedi kaki. Tapi bila tanya Ya Hanana tu apa maknanya? Entahlah Ustaz, Ya Hanana. Dia pun tak tahu, tapi dia semangat je lah, dia syok. Kan? Apalah salahnya kalau kita tahu dan faham, itu lebih menusuk lagi. Bila orang tanya Ya Hanana tu apa? Ya Hanana tu dia macam Ya Banana, tapi dia adik kepada Ya Banana. Ya Hanana. Apa maksud dia Ya Hanana? Telah terbitnya cahaya purnama menerangi malam gelita kelahiran Nabi Ahmad, anugerah daripada Allah. Tak cukup nampak? Beruntunglah, 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 beruntunglah. Apa makna Ya Hanana? Beruntunglah, bertuahlah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Yang ini, dengar ni. Ini baru nak cerita yang poin utama dia, soalan tadi. Yang tadi tu mukadimah aja. Kan? Sebab Nabi kita ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia presiden semua Nabi-Nabi dan Rasul. Tu yang hebatnya Nabi kita ni. Ustaz, aja benar sikit Ustaz. Nabi kita tu presiden. Iya. Iya bu, iya pak. Nabi kita tu bapa presiden kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul. Berapa orang Nabi? Berapa orang Rasul? Selalu kalau tanya di sekolah macam itulah jawapannya 25 Rasul, 25 Nabi. Jawapannya boleh diterima. Yang kita belajar tu 25 Nabi, 25 Rasul tu yang wajib kita kenal. Ya, kata ulama wajib kenal 25 je. Sebenarnya jumlah Nabi berapa? 124,000 orang. Nabi ada 124,000 orang, bukan sikit. Banyak. Kalau semua nak kena-kena, bukan kata mangkor lagi, tumpuk. Kan? Tanya Tok Mufti pun tak ingat. Jadi daripada 124,000 Nabi, Rasul 315 orang. Itu pun ramai juga. Mana nak mengenalnya. Bukan kata mangkor, bukan tumpuk, pengkor tu pun. Ya, jadi tak mampu kita nak mengenal semua Nabi dan Rasul yang ramai. Hanya wajib kita kenal 25 saja. Tara yang 25 tu pun kalau suruh sebutlah seorang-seorang. Terkebir-kebir menyebutnya, terkedit-kedit. Adam, Sulaiman, Isa, Nuh, Muhammad, lupa lah. Tonggin terbalik menyebutnya. Jadi kalau nak sebut bagi lancor, kena nyanyi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Hal, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Sama lagi. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Jadi nombor satu, apa istimewanya Nabi kita, apa hebatnya Nabi kita, apa yang terbaiknya Nabi kita ni, dia presiden, dia penghulu sekalian Nabi-Nabi dan Rasul. Perasan tak tadi, masa kita selawat, kita sebut macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina. Sebut betul-betul. Dia ada tasydid, ada syaddah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa baca selawat, dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina. Salah. Makna dia lain. Sayyidina tu maknanya permainan tu. Yang beli hotel, beli rumah tu namanya Sayyidina. Tapi sebutannya macam mana? Sayyidina. Sayyidina, apa makna dia?
Sayyidina maknanya penghulu kami, presiden kami. Nabi sebenarnya ajar, ini pun kalau kita dengar ada orang kata bid'ah juga. Pasal apa? Nabi sebenarnya ajar cara nak selawat kepada aku, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek aja sebenarnya, simple aja. Ni pasal apa pula tambah Sayyidina? Kata ulama, macam tak patut rasanya. Kalau kita selawat, sebut Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dia apa dia? Allah berselawat ke atas Muhammad. Rasa macam kau ajar. Kan kita sebut Nabi tu Muhammad aja. Sebab itu bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang Ustaz Syahmi tanya soalan. Nabi apakah yang ada mukjizat tongkat? Musa aja sebutnya. Sebutlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi apa yang ada mukjizat apa lagi? Nabi apa yang boleh bercakap dengan binatang? Sulaiman aja. Sebutlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi dalam banyak-banyak Nabi, perasan tak? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Tiba tang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun salah satu tanda Nabi kita presiden. Nabi kita ni Nabi yang paling istimewa, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Maka dia punya pangkat lain. Ibarat kita punya tetamu VIP kita lah pada hari ni kan. Nama Pak Tok tadi panjang dia punya ni kan. Pasal apa? Pasal lain pangkatnya. Besar dia punya pangkat dia. Tak sama macam kita. Kita pendek je macam saya. Piyuyuk. Itu pun hari tu saya ceramah. Ada pula pengurusi majlis kata, dipersilakan kepada penceramah kita Puyuk kata. Puyuk. Wajib. Puyuk. Ya, dia sebut Puyuk. Saya pun kata, ni Haji, kenapa cakap macam tu? Haji ejek saya ke? Tidak Ustaz, minta maaf Ustaz. Kenapa Ustaz salah sebut ke? Bukan Puyuk. Piyu berhenti yuk. Piyuk. Bukan Puyuk. Oh ya ke, saya tengok dalam hotel ni tulis P-U-Y-O-P, Puyuk gitu. Nasib baik Puyuk, kalau dia kata Puyuh ke orang. Dah burung pula jadinya. Jadi tuan-tuannya, bila berselawat tambah Allahumma salli ala Sayyidina. Allah berselawat ke atas penghulu kami. Jangan sebut Allah berselawat ke atas Muhammad. Rasa macam tak patut. Itu tambah Sayyidina. Tapi tak salah kalau nak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Nanti soalan lepas ni yang pusingan ketiga, baru saya jawab yang pasal kelebihan selawat. InsyaAllah. Tapi yang ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Kita berhenti pukul 1. Boleh? Pukul 1 lagi 2 jam aja. Ya Allah, kan lama. Boleh? Setuju? Baik, kalau dah semua setuju, saya pun terimalah. Boleh belah. Lagi dalam 15 minit lah. 15 minit tuan-tuan ni, saya malam ni ceramah dekat Melaka. Kan? Saya perak dah tahu apa laku sangat dah. Yang pernah menyampah, ayuh. Jadi pergi jauh sikit pula. Malam ni ceramah kat Melaka. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Itu satu. Presiden semua Nabi-Nabi dan Rasul. Ni satu lagi je. Padahal banyak lagi poinnya. Tapi nak cerita satu lagi. Mukjizat yang ada pada semua Nabi-Nabi. Ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang hebatnya Nabi kita ni. Ustaz, bukan ke Nabi yang paling handsome tu Nabi Yusuf? Jawapannya, Nabi yang handsome semua Nabi. Nabi Muhammad bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ahsanal wajhi wa ahsanas sauti." Tidak diutuskan seorang Nabi melainkan semua handsome dan suaranya sedap. Semua Nabi handsome. Cuma dalam Al-Quran diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha. Tarik baju dia daripada belakang, koyak, lepas tu kena tangkap basah. Bila kena tangkap basah, dibicarakan, didapati Zulaikha bersalah. Kerana Zulaikha yang menggoda, mengejar. Kejar. Kan? Kejar Nabi Yusuf. Maknanya bukan Nabi Yusuf yang mengapa-ngapakan Zulaikha. Zulaikha yang mengapa-ngapakan Yusuf. Lepas itu pula, wanita di Mesir mengutuk ataupun menyindir Zulaikha. Kalau hari ni orang nama Zulaikha, dia panggil Leka lah kot. Oi Leka, kau ni kan dengan anak angkat sendiri pun kau boleh tergoda ke?
Dia ibaratnya macam anak angkat lah, sebab dia jaga. Zulaikha ni jaga Nabi Yusuf daripada kecil. Kau dengan anak angkat sendiri pun boleh tergoda. Kata Zulaikha, masalahnya, dia cakap Perak. Ni ahli bahasa lah ni. Masalahnya koma tak duduk sekali. Aku menghadap dia tiap-tiap hari, lama-lama tak boleh tahan. Gitu. Kenapa pula? Makin besar, makin handsome. Jadi aku pula tak boleh tahan tengoknya. Kan? Tak boleh tahan macam mana tu. Handsome tara mana sangat. Okeylah. Kalau kau nak nengok sangat. Dia cakap Perak. Kalau kau nak nengok sangat Yusuf tu mana rupanya. Okey, datang koma aku buat makan-makan. Tapi sebelum itu koma kena kupeh apple. Aku bagi sebiji apple, sebilah pisau, kupeh. Demo pun ngupeh apple. Ladies and gentlemen, Yusuf. Keluar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bila dah keluar, semua tak sedar. Tengah kupeh apple tadi tengah kan? Rupanya bukan apple dikupehnya, jari kupeh. Dah melejeh-lejeh darah kan? Darah dah berecoh-recoh lah. Ya Allah katanya. Kan? Kata dalam satu ungkapan tuan-tuan bayangkan jika mereka melihat Yusuf, Nabi Yusuf sehingga terhiris jari mereka. Jika mereka melihat Nabi Muhammad, nescaya terhiris hati-hati mereka. Masya Allah. Tengok Nabi Yusuf terhiris jari. Tengok Nabi Muhammad terhiris hati. Jika mereka melihat Nabi Yusuf terpotong jari. Jika mereka melihat Nabi Muhammad terpotong tangan mereka. Nak membayangkan Nabi kita ni handsome. Sangat tampan. Paling handsome di antara semua Nabi-Nabi. Ada seorang sahabat meriwayatkan. Satu malam aku lihat bulan purnama. Aku lihat Nabi Muhammad. Aku lihat bulan. Aku lihat Nabi Muhammad. Aku lihat bulan. Aku lihat Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan. Masya Allah. Tapi kalau hari ni ada kawan kita kata, Syami, aku tengok kau macam bulan lah. Muka kau macam bulan. Jadi jangan cepat perasan. Dia ada maksud lain. Tapi saya tengok, Alhamdulillah, wajah Ustaz Syami tak ada berlubang-lubang macam bulan. Elok rata je kan. Jadi nak cerita je tuan ni, wajah Nabi Muhammad paling tampan. Ustaz, Nabi yang paling kuat Nabi Musa. Nabi Muhammad, mana dia kuat? Kan? Padahal cuba baca sirah. Nabi Muhammad pernah mengalahkan champion ahli Gusti Mekah. Siapa sini minat wrestling? Nabi Muhammad pernah smackdown. Nabi Muhammad pernah stone cold. Sehingga dia tak boleh nak bangun. Dia dah kena kunci. Dia nak bangun tak boleh nak lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengalahkan ahli Gusti, champion Mekah pada ketika itu. Nabi Muhammad tidak ada mukjizat tongkat seperti Nabi Musa. Yang mana tongkat Nabi Musa dipukul kepada laut terbelah 12 highway. Dipukul kepada batu terpancut 12 mata air. Kan? Dilempar menjadi thu'ban, menjadi ular sawa yang besar. Anaconda. Memakan ular sawa yang kecil. Memakan ular-ular kecil ahli sihir Fir'aun. Nabi Muhammad tidak ada tongkat seperti Nabi Musa. Tongkat sakti, tongkat ajaib itu. Akan tetapi Nabi Muhammad hanya menggunakan jari ataupun isyarat tangan sahaja terbelah 2 bulan. Nak cerita hebat Nabi kita ni. Bukan pula kita nak kata Nabi lain tak hebat. Semua Nabi-Nabi hebat. Semua Nabi handsome. Semua Nabi-Nabi suara sedap. Pernah dengar Nabi Daud membaca kitab Zabur. Burung terbang, break emergency. Siapa pula baca tu sedap gila. Kan? Kalau orang Perak, sedap berbenar kata burung tu. Kalau burung tu orang Perak lah. Sedap berbenar. Kalau burung tu orang Kedah ke Penang ke Perlis, dia kata sedap nak mampu. Kan? Kalau orang Kelantan dia sedap dakwah. Kan? Kalau orang Johor dia ada break. Sedap kata. Pula. Kan? Tapi bahasa Perak paling, saya pergi mana-mana kan, tak ada yang benar melainkan benar berlaku. Ya Allah, ramai berbenar. Sikit benar, ya banyak benar. Cantik benar. Tak ada yang benar melainkan benar berlaku. Itulah orang Perak. Jadi tuan-tuan ni, burung terbang break emergency. Pasal suara Nabi Daud baca kitab Zabur sedap. Kita pula terbalik. Kan? Muslimat, Masjid Teluk Intai. Alhamdulillah, suara sedap. Bukan nak mengata. Tapi bila kita baca, burung elok tinggi terbang. Terkabur lari burung.
Kan sakit telinga burungnya. Allah baca Quran tak berapa nak sedap. Itu bukan muslimat sini lah, ini muslimat dekat Afrika. Jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah pusingan kedua. Saya dah belasah dah Ustaz Syahmi. Kita bagi dia can berehat. Okey. Banyak Ustaz. Dia berpekat betul, berpekat berbenung. Tengok itu. Oh, saya orang Kuala juga kan, tapi saya Kuala Lumpur. Ini Kuala berbenung kan. Dan ke arah kiri ke bahagian rapi penuh memang pekat berbenung nanti. Saya dengar pun lejo, pikio, ui. Muju tak sio teman. Jadi Ustaz, untuk yang pusingan ketiga ni Ustaz, kita selalu dengar di mimbar-mimbar hari Jumaat. Tok Khatib selalu baca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun turut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, siapa orang beriman? Hak semua ni, kita ni orang beriman. Selawatlah kepadanya dan sampaikanlah salam, beri penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang Nabi tak? Sayang tak? Sayang nak macam mana? Jadi kita nak tanya Ustaz, soalan ketiga. Tadi Ustaz nak bantai saya nak bantai balik. Kita mana boleh kata? Ustaz, soalan ketiga. Bagaimanakah caranya kita nak tunjukkan rasa kasih sayang kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dipersilakan. Okey, ni pusingan terakhir lah Sebab saya tengok tanda-tanda nak berhenti tu dah kelihatan lah. Jadi penceramah pun tak bolehlah syok sendiri sangat. Lama lepas ceramah ada makan kan? Biasanya lah ceramah ada makan kan? Ada makan tak? Ada makan ke tak? Ke tak ada? Tapi untuk penceramah tak ada. Penceramah ada kot InsyaAllah Baik ya tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak tunjuk sayang pada Nabi? Macam mana nak tunjuk sayang pada Nabi? Sahabat dulu boleh juga jumpa Nabi. Tengok wajah Nabi. Ada sahabat dia tengok wajah Nabi, dia tak beralih. Nabi pula jadi malu. Apa tengok lama benar tu ni kan? Kita nak tengok wajah Nabi macam mana? Oh tadi cerita tak habis tadi Macam mana nak jumpa Nabi? Ziarah makam Nabi. Ziarah makam Nabi dekat mana? Dekat Madinah. Tu mula-mula tadi. Lepas tu saya tak cerita satu lagi. Macam mana nak jumpa Nabi? Ini pun salah satu daripada cara nak tunjuk sayang pada Nabi. Tidur ikut sunnah Nabi. Siapa tidur ikut sunnah Nabi, nanti boleh jumpa Nabi. Macam mana? Nabi kata, Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa jumpa aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia bertemu dengan maka sesungguhnya itu memang aku. Syaitan tidak boleh menyerupaiku. Siapa yang dapat mimpi jumpa Nabi, memang dalam mimpi tu kan, dia punya petunjuk dia ataupun Nabi itu sendiri mengaku dia Nabi, ataupun kita rasa itu Nabi, itu memang Nabi. Sebab syaitan tidak boleh menyerupaiku, kata Nabi. Tapi soalan, tanda soal, macam mana nak dapat mimpi jumpa Nabi tu? Satu, tidur ikut sunnah Nabi. Siapa sini tidur menongging. Payah sikit nak dapat mimpi jumpa Nabi. Pasal Nabi tidur mengiring, dia tidur menongging. Nabi tidur mengiring di lambung kanan. Sebab apa Nabi tidur mengiring di lambung kanan? Selain daripada sunnah, kita ikut dapat pahala, dapat kesihatan. Dia ada berkait dengan kesihatan. Sebab jantung kita berada di dada sebelah kiri. Cuba kau mau pegang dada belah kiri. Ada rasa berdenyut tak? Ustaz, saya punya jantung dah beralih lah ke kanan. Maknanya tak lama. 3 kali Jumaat lagi. Tanda-tanda dah buang kebiat. Maknanya nak mati lah tu. Jadi jantung kita bila kita pegang, belah kiri ni ada bunyi denyutan jantung. Maknanya betul lah tu. Jadi bila kita mengiring di lambung kanan, jantung tidak terhimpit, perjalanan darah lancar, badan sihat, panjang umur. Itu petuanya. Itu cara tidur yang boleh sihat. Ustaz, saya sedar-sedar dah menongging. Tadi mengiring.
itu dimaafkan pasal luar kawalan. Masa kita tidur tadi, mimpi tak tahu apa benda tak. Kan? Tidur tu, mengiring. Tapi bila sedar-sedar dah menongging. Okey, tak apa. Kemudian sebelum tidur, apa kena buat? Apa kena buat sebelum tidur? Kalau mampu ambil wuduk, kita ambil wuduk. Tapi sebaiknya ambil wuduk lah. Masalahnya ustaz, sekejap lagi saya nak tidur dengan suami saya. Kan? Kalau dah bersentuhan kan batal. Tak apalah batal tu batal lah. Ini tidur, sebelum tidur tu ambil wuduk. Sunnahnya sebelum tidur ambil wuduk. Tapi sebelum baring tu duduk dulu atas katil. Lunjur kaki, tadah tangan. Baca 3 kul, tiup, sapu daripada ubur-ubur, bahagian depan, kan, belakang pinggang terus sampai kaki. Nabi buat amalan itu setiap kali nak tidur sehinggalah saat baginda gering. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal dunia, sebelum Nabi wafat, Nabi masih mengamalkannya tetapi telah dibantu ataupun dipapah oleh Sayyidatina Aisyah. Maknanya kata ulama menunjukkan amalan itu penting. Kenapa dalam hadis Nabi kata siapa baca 3 kul sebelum tidur, maka setan, jin, iblis, manusia nak sihir, manusia nak buat jahat pada dia, masa ketika dia tidur tak boleh, taklud pasal Allah dah buat pagar. Jadi ada seorang makcik kata, ustaz, saya buat ustaz, tak menjadilah ustaz. Tak menjadi, saya baca 3 kul. Kan? Kenapa ni makcik? Masa saya tidur tu rasa macam ada orang kacau. Kan? Biasalah pakcik ngacau. Kan? Malam Jumaat pakcik kacau. Ini bukan pakcik. Ini orang lain katanya. Pasal pakcik dah meninggal. Allah, minta maaf makcik. Minta maaf saya tak tahu makcik. Makcik ni single, ibu tunggal. Jadi tak ada siapa nak ngacau makcik dah. Tapi masalahnya yang ngacau makcik tu hantu. Mana makcik tahu hantu yang mengacaunya? Digeletik-geletik kaki makcik. Makcik rasa ada geli-geli. Lepas itu pula makcik dengar bunyi budak keroyak dekat luar. Kan? Itu kan cucu makcik itu. Tak ada. Cucu makcik tak ada di rumah. Kan? Itu apa ni, anak jin katanya. Lepas itu dekat dapur makcik dengar bunyi pinggan mangkuk. Kan, macam ada orang guna pinggan mangkuk. Tapi lepas tu makcik dengar dia basuh balik dekat sinki. Okey je makcik. Lepas dia pakai dia basuh balik. Kan? Jadi macam mana nak menghilangkan gangguan-gangguan ni ustaz? Saya dah baca 3 kul tapi tak jadi juga. Okey makcik baca, saya nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Tiup, macam sapu. Pasal ustaz kata baca 3 kul, makcik bacalah qul. Makcik jangan tengin sangat makcik. Sebab kadang-kadang tuan-tuan alhamdulillah, muslimat yang mengaji bila sebut 3 kul tahu tak? Dah tentu tahu dah. Tapi mungkin ada yang tak pernah dengar ke apa kan. Dia kali pertama bila kita kata 3 kul tu, kul bantin. Kan? Bila sebut 3 kul, apa maksud dia? Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Kadang-kadang memang ada orang yang dia lupa benda orang kata. Kadang bila dah terang dah Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Surah An-Nas, itu pun tak tahu juga. Kan? Yang mana surah Al-Ikhlas, yang mana kita kata qul huwallahu ahad. Yang itu ke? Cakaplah surah qul huwallah. Kan? Cakaplah qul a'udzu birabbinas. Dia tak tahu nama surah. Jadi tidur ikut sunnah Nabi, mengiring, baca 3 kul sebelum tidur tadi, mengiring. Lepas tu apa lagi nak buat? Siapa amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan dia selain daripada tidur. Sebab itu tuan-tuan, saya dengar ceramah almarhum Ustaz Ismail Kamun. Kan? Dia kata semua sunnah-sunnah ni dia akan pergi kepada kesihatan. Contohnya cara kencing. Kan? Orang lelaki kalau kencing berdiri ke cangkuk ataupun duduk. Masa muda-muda bukan main lagi, kencing berdiri. Mentang-mentang lah kencing deras sampai berlekuk dinding tu dipancutnya. Kan? Dah tua baru nak kencing mencangkung. Jangan. Biasakan daripada kecil kencing mencangkung. Sebab apa? Kencing berdiri seperti syaitan kencing. Lepas tu pula kalau siapa-siapa yang kencing berdiri, membiasakan kencing berdiri, sebenarnya air kencing dia tak keluar habis. Sebab itu sunnahnya bila kita cangkung, lepas tu dah hujung-hujung tu istibrak.
Dia panggil istibrak, berdehem-dehem. Maknanya menekan-nekan. Bagi dia keluar habis. Tapi kepada lelaki, makcik-makcik jangan buat. Nanti takut dekat tandih perempuan. Kan? Orang lalu tandih perempuan, siapa pula beranak tu? Orang lelaki tak apa, orang lelaki muka tak malu. Kan, pakcik-pakcik atau atuk biasa kita dengar dekat tandih. Itu namanya istibrak. Nabi kencing, Nabi ajar cara kencing, cara berak, cara kentut. Cara kentut pun ada. Siapa nak kentut, jangan kentut dalam ramai-ramai ni. Sebab kentut itu kan gas beracun. Dia menyebabkan orang cium bau kentut ni tak selesa. Tak ada lagi jumpa orang yang kau kentut lah, aku nak sedut. Aku suka bau kentut. Tak ada. Melainkan semua orang tak suka bau kentut. Jadi siapa nak kentut, jangan kentut di khalayak ramai. Kena bangun. Minta izin. Saya nak kentut. Lepas ni dekat sekolah, bila angkat tangan, tu tanda-tanda lah tu tanda kena berhenti lah tu. Bateri dah lemah. Kan? Please make I go out. Lepas tu cikgu pun tanya, kamu nak keluar ke mana? Saya nak keluar depan kelas je. Nak buat apa pergi depan kelas? Saya nak kentut. Saya nak tala ke Israel. Kentut kena minta izin keluar daripada kelas. Lepas tu pula siapa terkentut, dia tak sempat nak bangun. Baru bangunnya kentut. Hendaklah dia berpura-pura tidak kentut. Dia buat bodoh je. Jangan mengaku. Apa tengok-tengok? Kamu nak tengok orang kentut. Siapa mengaku dia kentut, maknanya seolah-olah dia isytihar, dia yang kentut. Muka tak malu. Kan? Itu tidak beradab. Dan jangan ketawakan kawan yang kentut. Lima tadhaku mimma taf'al. Kenapa kamu ketawakan sedangkan kamu pun kentut juga? Jangan ketawakan kawan yang kentut. Banyak adab-adab. Sehingga kan kata ulama, tidak ada satu pun dalam Islam ni yang cico. Kan? Dalam Al-Quran disebutkan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun dalam Al-Quran ini yang tertinggal, yang cico. Maknanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad syamil, kamil, lengkap dan sempurna. Hari tu ada orang tanya, Ustaz, dalam Al-Quran ada ke cara buat mi? Ada ke? Ada ke cara buat roti canai? Saya nak buat mi macam Mas Tanggani. Kan? Tadi saya makan dekat Mas Tanggani. Pasal dekat sini tak ada makan. Saya makan dekat Mas Tanggani. Jadi teringat, macam mana cara nak buat mi macam Mas Tanggani? Contohnya kan. Dalam Al-Quran ada tak? Ada. Kan? Apa ayat dia? Kita duk bayang ada lah gambarnya ayat wallazi mi kacau-kacau. Kan? Tebo-tebo. Kan? Masak tebo atas roti atas dapur. Tak adalah ayat kopi tu. Allah kata apa dia? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang pakar, orang yang mahir, orang yang reti jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau tak reti dalam bab-bab trafik kena tanya polis. Kan? Sebab hari ni saya tengok depa viralkan polis tengah buat banyak roadblock sekarang ni. Bab-bab berkenaan dengan undang-undang jalan raya. Kalau langgar garisan putih kena 2,000. Kita tak tahu sebelum ni, kena tanya dengan polis. Kalau tidak naik Pak Karim. Kan? Ada kawan saya kata kalau dah terlepas jangan berhenti. Nanti kalau kena saman 2,000. Kita lajak langgar traffic light bayar 300 je. Tahulah betul tidak tuan-tuan ya. Baik, ya tuan dirahmati Allah sekalian. Banyak benda dalam dunia yang kita tak tahu, tapi dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya ada dia punya jalan penyelesaiannya. Tapi pastikan kita ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi, dua perkara. Yang pertama kata Nabi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang kepada keduanya. Kitabullah yakni Al-Quran, wa sunnata rasulih, iaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, rasanya sekadar itu sajalah. Tanda-tanda kena berhenti itu dah kelihatan dah.
Kan? Hari itu saya ceramah, saya kata tolong buat isyarat. Takut saya terlajak. Buat macam ni, payung. Kan? Rupanya ada yang buat dekat belakang. Kan? Saya ingatkan tak ada yang buat. Rupanya ada juga. Saya buat dia, saya lajak ceramah kan. Dia pun saya tengok gelisah, libang-libui, tak berhenti lagi ceramah ni. Dia buat isyarat lain. Terus saya berhenti. Tahu dia buat isyarat apa? Kan? Dia bukan buat isyarat lucah. Tapi Asim je tu. Lepas tu dia buat pancung. Itu. Saya tengok, alamak, kena sembelih aku ni. Jadi kena berhentilah ya. Jadi sebelum ibu-ibu buat isyarat macam tu, lebih baik saya berhenti. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur ya, kerana sudi jemput saya. Dah habis kan? Soalan habis dah kan? Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan penutup 3 minit. Okey. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertama round 1, 2 dan 3 selesai. Cuma Ustaz saya ada satu rangkap pantun sikit tapi tak payah balas lah. Lepas program kita boleh pergi makan. Tapi sebelum tu boleh tak Ustaz buat kesimpulan? 2 minit Ustaz. Okey. 2 minit je. Apa ni tadi sebenarnya cerita Ustaz Ismail Kamuh tadi. Kan dia kata semua sunnah ada manfaat kesihatan. Maksudnya dia pergi kepada jantung. Ada satu pantun tentang jantung. Kan? Jika kita berjalan, jantung berjalan. Jika kita berhenti, jantung berjalan. Jika jantung berhenti, kita Berjalan. Boleh jalan. Lagi sekali. Jangan lupa. Jika kita berjalan, jantung berjalan. Jika kita berhenti, jantung berjalan. Jika jantung berhenti, kita jalan. Sebab itu amalkan sunnah Nabi. Jaga kesihatan untuk jantung. Ada satu lagi pantun. Dalam banyak-banyak hari, mana nak sama hari Jumaat. Dalam banyak-banyak Nabi, mana nak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada persamaan-persamaan di antara semua Nabi-Nabi dan Rasul. Contoh yang tadi saya ceritakan, semua Nabi handsome. Tapi Nabi Muhammad paling handsome. Semua Nabi suara sedap. Nabi Muhammad paling sedap. Semua Nabi kuat. Nabi Muhammad paling kuat. Semua Nabi-Nabi bela kambing. Semua Nabi-Nabi bela kambing. Yang ini pun tak sempat nak cerita. Ya, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak diutuskan seorang Nabi melainkan semua bela kambing. Kenapa bela kambing? Hikmahnya melatih kesabaran. Ya, sebab itu diceritakan dalam fiqh. Kenapa semua Nabi-Nabi bela kambing? Kerana kambing ialah binatang jinak tetapi degil. Siapa boleh bela kambing, mengembala kambing, melatih kesabaran. Maknanya kalau dia boleh bela kambing, dia boleh bela orang. Sebab orang lagi degil daripada kambing. Dan ada satu hadis saya nak tutup. Ya, apabila kita berhimpun ramai-ramai macam ni, Nabi ada kaitkan dengan kambing. Apa dia? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian ini berpasukan, berkumpulan. Apa yang penting? Kerjasama. Itu terjemahan saya lah. Nabi kata berkumpulan, berpasukan, jangan berpecah. Kita berjamaah, kata Nabi. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Memakanlah oleh kambing akan serigala. Maknanya kambing memakanlah oleh kambing akan serigala yang keluar daripada kumpulannya. Siapa yang tak suka berjamaah, solat berjamaah, selawat berjamaah, makan berjamaah, program-program yang melibatkan berkumpulan ni dia tak gemuk, dia tak minat, dia tak nak campur. Lebih kurang adik-beradik kambing tu. Yang keluar daripada kumpulan tadi. Apa dia punya risiko dia? Kesan dia akan dingap oleh serigala. Maka sebab itu kita kena sentiasa berada dalam kumpulan. Bersatu kita teguh, bercerai kahwin lagi. Bercerai kahwin lain. Alhamdulillah. Baik, sekadar itu saja. Minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur rezeki kita jumpa lagi. Jadi untuk akhirnya saya buat iklan sikit. Saya datang dengan kawan. Kawan saya ni tuan-tuan ni dia adalah buka jualan sikit lah. Jualan apa produk. Ada apa ni minyak wangi ada. Kain pelekat ada. Kemudian yang saya sendiri bawa ada minyak bidara. Aromaterapi bidara. Ada minyak wangi kasturi. Kemudian ada pekasam. Yang pekasam ni mak saya.
Mak saya sendiri buat. Mak saya ni dia mancing ikan tilapia, lepas tu dia sendiri yang buat perkasam. Dia bukan beli ikan daripada kedai, lepas tu dia buat perkasam, dia mancing sendiri. Mak saya minat mancing. Ayah saya terpaksa minat sebab dia menemankan mak saya pergi mancing sambil dia tengok TikTok. Kan? Jadi ayah saya ni orang kata sokong mak saya lah. Tapi yang peliknya mak saya yang suka mancing tu. Lepas tu dia buat perkasam. Jadi siapa-siapa yang dah terliur, yang dah lama tak makan perkasam, jadi ada bawa perkasam ikan tilapia. Jadi sudi-sudilah beli apa ni, seorang sekampit menjadi dah, benda pun tak banyak pun, sikit je. Jadi jangan berebut, insya-Allah pasal sedap sangat tu. Jadi terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz di atas penerangan serta kupasan pada round pertama, round kedua dan ketiga. Di kesempatan ini saya wakil kepada seluruh untuk program pada hari ini memohon jutaan kemaafan sekiranya ada terkasak bahasa dalam berbicara. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada kumpulan Muslimah Al-Madinah. Betul? Betul? Al-Madinah, betul? Al-Madinah, Masjid Melayu Teluk Intan dengan kerjasama Masjid Melayu Teluk Intan AJK sendiri. Dan juga saya mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada yang berusaha perasmi kita pada hari ini, Puan Rafidah binti Abdul Aziz, selaku pengarah Perbandaran Awam Perpustakaan Awam Negeri Perak. Dan tak lupa juga kepada Tuh yang dihormati Tuh Mahkota Lela Tuan Haji Muhammad Abu Bakar Yusuf bin Muhammad. Kepada Tuan, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Dan kepada ketua-ketua jabatan, kepada ketua-ketua agensi, kepada datuk-datuk, datin-datin, tan-sri sekalian, serta pembaca doa pada hari ini, Saudara Fadilah Ustaz Firdaus. Tanpa doa beliau, belum tentu program ini diberkati oleh Allah SWT. Akhir kalam pada saya juga mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Ustaz Yub ataupun PU Yub, bukan Puyuk kan? Berikan tepukan gemuruh kepada beliau kerana sudi hadir untuk mengisi kuliah dua pada pagi ini. Sekian kami ucapkan pada hari ini. Saya mengundur diri dan saya Muhammad Syahmi Ghazali mengucapkan terima kasih kepada semua. Dan jangan lupa, la tansa sallu ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan kepada pengurusi majlis.